اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Terima kasih kepada Puan Salwa, para jamaah Kuliah Duha Masjid Al-Falah, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah di pagi yang cukup mulia ini, pada pagi atau siang yang Nabi SAW gelarkan dengan Yaumul Azhar, hari yang ceria dan bercahaya, iaitu siang hari Jumaat. Kalau malamnya Nabi sebutkan Lailatul Gharra, malam yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan. Siangnya disebut dengan siang yang penuh cahaya, untuk menggambarkan akan keistimewaan hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, yang dianjurkan oleh Nabi untuk memperbanyakkan berselawat kepada Sayyidul Anbiya, iaitu penghulu kepada para Nabi dan para Rasul. Akthiru min salati alayya fi lailatul gharra wal yaumil azhar. Perbanyakkan kamu berselawat kepada aku pada malam yang penuh dengan kemuliaan dan siang yang penuh dengan cahaya. Disuruh untuk kita memperbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan kita berada pada hari Jumaat yang disembunyikan di dalamnya satu saat yang mustajab da'awat, yakni saat yang mustajab doa. Yang kata Nabi SAW, tidaklah seorang itu melakukan salat dan berdoa bertepatan dengan waktu itu kecuali akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, beruntunglah ketika mana dalam jadual hari Jumaat kita ini dipenuhi dengan amal ibadah dan amal soleh. Seperti mana adanya kelas-kelas seumpama ini, bermakna sekian waktu dah kita isi ketika berada di dalam majlis seumpama ini dengan amal-amal soleh yang terkumpul di dalam majlis ini. Sekian banyak amal, walaupun pada zahirnya kita berkumpul untuk menuntut ilmu, tetapi di dalamnya itu ada zikrullah, di dalamnya ada selawat dan salam kepada Rasulullah, di dalamnya ada ukhuwah, di dalamnya ada manfaat, di dalamnya tazkirah. Demikian adalah sekian banyak yang terkumpul di dalam majlis ilmu yang akhirnya disimpulkan oleh baginda Rasulullah kerana nikmat yang begitu banyak dengan manfaat yang begitu luas. Maka disebutkan oleh Nabi SAW, tempat ini adalah merupakan taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana gambaran syurga itu disebutkan adalah merupakan tempat yang sekian banyak daripada nikmat yang terkumpul di dalamnya, maka disebutkan taman syurga itu adalah majlis ilmu yang di dalamnya terkumpul sekian banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beruntunglah kita ketika di dunia banyak duduk di taman-taman syurga Allah, sehingga mudah-mudahan menjadi sebab untuk kita mendapatkan syurga yang hakiki nanti di akhirat. Tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada 5 yang disebutkan sebagai wu'ud rabbaniyah, iaitu janji Allah itu ada 5 disebutkan di dalam Al-Quran. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sekian banyak janjinya, dan Allah tidak akan pernah memungkiri kepada janji, tapi dalam Al-Quran Allah sebutkan secara jelas 5 perkara yang dijanjikan oleh Allah. Yang pertama, Allah berjanji, fadhkuruni azkurukum, berzikirlah kamu kepada aku, maka aku akan mengingati kepada kamu. Ingatlah kamu kepada aku, maka aku akan ingat kepada kamu. Itu janji Allah. Allah janji kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Yang keduanya adalah Allah berfirman, anishkurli, Allah berfirman,
sekiranya kamu bersyukur, aku akan tambah. Allah mengatakan, kalau kamu bersyukur, maka aku akan tambah. Bermakna Allah janji kalau kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah janji apa? Untuk tambah nikmat, bukan dipertahankan nikmat itu, bahkan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau sekiranya kamu bersyukur, maka aku akan tambah. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, maka Allah janji astajib lakum, aku akan mustajabkan, aku akan memustajabkan doa kamu. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, Allah berfirman, wa makan Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, dan tiadalah Allah akan mengadab kepada mereka itu selagi engkau, wahai Rasulullah Muhammad, ada bersama dengan mereka. Allah janji kalau Rasulullah bersama dengan kita, maka Allah tak akan turunkan azab. Jadi bagaimana kita kata Rasulullah dah tak bersama dengan kita, dah wafat? Maka bersamakan Rasulullah dengan kita dengan memperbanyakkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, Allah berfirman, wa makan Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tiadalah Allah itu akan mengadab kepada mereka selagi mana mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah, beristighfar. Jadi ini 5 janji. Maka beruntunglah orang yang sentiasa berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah, berdoa kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, dan beristighfar. So 5 perkara ini adalah yang sepatutnya ada pada kita di dalam kehidupan kita ini. Ingat kepada Allah, zikrullah. Yang keduanya adalah dengan sentiasa bersyukur kepada Allah. Yang ketiganya adalah dengan kita sentiasa berdoa kepada Allah. Kemudian perbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah. Dan yang ketiganya adalah juga memperbanyakkan istighfar, memohon ampun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya ni sebenarnya bimbang juga datang ceramah-ceramah ni dalam keadaan batuk-batuk ni. Zaman kita ni kira memang bahaya. Orang kalau tengok orang batuk ni, taman ni mengerikan, macam tengok hantu. Jangan bimbang lah, saya dah check dah, tak ada apa-apa pun. Tapi memang kita kalau bab yang itu memang takut betul, kan? Tak salah untuk kita ni bimbang, khususnya yang berkaitan dengan sesuatu kemudaratan. Tapi yang menghilangkan akan thiqah ataupun keyakinan kita kepada Allah adalah apabila kita takut kepada sesuatu itu lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang menyebabkan seseorang itu akan mudah ditimpa mudarat dan sakit adalah paranoid tu, ataupun rasa takut yang sangat. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa ingatkan kita untuk takut kepada Allah, bukan takut kepada makhluk. Dulu pernah berlaku wabak di satu zaman, bahkan melanda hatta di Hijaz, iaitu di Mekah dan juga di Madinah, hatta berlaku pada musim haji. Memang berlaku daripadanya kematian-kematian disebabkan wabak tersebut. Maka ada seorang syekh ketika itu yang dirujuk oleh jamaah haji. Maka syekh ni kata, obat kepada segala daripada penyakit itu adalah menghilangkan rasa takut, ketakutan tu, kebimbangan. Kerana ketakutan yang melampau itu akan menyebabkan seorang itu mudah sakit. Sakit tu bukan kerana penyakit tu saja, tapi kerana stres dan juga kerana bimbang itu.
Sebab tu kalau kita jumpa doktor, tak ada doktor kata menakutkan, ini bahaya punya penyakit ni, ada? Kalau doktor macam tu ada, tanpa doktor tu. Tak ada doktor datang kata, oh ini bahaya ni, ini memang habis awak ni. Tak ada, dia akan mengatakan, insyaAllah boleh, insyaAllah. Kita cuba ya, insyaAllah. Kerana itu adalah merupakan psikologi manusia. Bahkan obat yang diberikan itu adalah merupakan ikhtiar. Tapi kadang-kadang dia mengatakan obat ni alhamdulillah bagus, dia kata. Maka kita yang menerima tu dengan sebab sangkaan baik kita, maka Allah SWT memberikan sesuai dengan sangkaan kita itu. Ana inda dhanni abdi bi fatadhunna bi ma syaa. Kata Allah SWT, aku berada dalam sangkaan hamba-Ku, maka terpulanglah kamu untuk bersangka apapun kepada aku, kata Allah SWT. Macam baru ini ketika hujan yang menimpa dan akhirnya berlaku musibah banjir. Kita melihat kepada apa yang berlaku tapi lupa apa yang berlaku sebelumnya. Sebelumnya, berapa ramai orang yang komplain dengan sebab hujan. Alah hujan, tak suka hujan, boringlah hujan, susahlah hujan. Kita sentiasa bersangka buruk dengan rahmat Allah SWT. Sedangkan hujan itu rahmat Allah. Kerana sangkaan buruk seseorang itu, maka hujan itu menjadi musibah. Tapi bukan hanya hujan, orang komplain, panas pun komplain juga. Hujan pun komplain, panas pun komplain. Itulah manusia. Innal insan li rabbihi lakanud. Sebab manusia ni memang terhadap Tuhan ni dia suka bantah, suka untuk nak komplain. Semua tak kena. Dan kita kena ubah. Kita ini bukan insan seperti itu, bukan hamba seperti itu, tetapi hamba yang sentiasa ridha dengan apa yang dikurniakan oleh Allah dan menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Dulu ketika Nabi SAW dia berhadapan dengan musuh, khususnya setelah berhijrah ke Madinah, Nabi bukan hanya menghadapi musuh daripada orang-orang musyrikin dari keluar kota Madinah, tetapi Nabi juga sebenarnya berhadapan dengan musuh-musuh yang berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Bukan hanya musuh yang jelas yang tak suka dengan Nabi seperti orang-orang Yahudi, tetapi Nabi berhadapan dengan musuh-musuh yang tersembunyi pada waktu itu, menyembunyikan kekufurannya, menzahirkan keimanannya, iaitu orang-orang munafik. Bermakna mereka ini adalah ibarat virus yang meresap masuk di dalam kalangan kaum muslimin yang bersama dengan Nabi SAW. Tujuannya adalah untuk merosakkan dan memusnahkan daripada Islam itu daripada dalam. Maka Allah SWT menurunkan sekian ayat yang memberitahu tentang bahayanya virus munafik ini, yang dengan sebab virus ini maka dia akan membawa kesan bukan hanya, yakni disebutkan cuba untuk sama ada menyerang, berperang dan sebagainya, tetapi virus ini yang diingatkan oleh Allah SWT adalah yang boleh mempengaruhi kepada iman seseorang itu, sehingga akan menyebabkan orang yang beriman akan semakin rapuh di dalam amalannya, maknanya kurang amal. Iaitu yang ini yang mereka cuba pengaruhi. Mereka tak berani untuk berperang secara zahir, tapi mereka cuba untuk merosakkan secara tersembunyi. Ini disebut virus. Bukan COVID saja virus. Ini virus iman, lebih bahaya lagi, yang cuba menyerang kepada iman kepada orang-orang yang beriman, sehingga akhirnya akan melunturkan keimanan itu. Maka apa yang Nabi buat ketika mana berhadapan dengan virus seperti ini?
Nabi SAW membina kekuatan amal dan iman dan amal ketika itu. Nabi membina kepada para sahabat kekuatan iman dan amal menghadapi kepada virus ini. Sehingga pengaruh-pengaruh daripada orang-orang munafik itu tidak dapat untuk menembusi pertahanan dari kekuatan iman, keyakinan dan amal daripada orang-orang yang beriman. Ini yang telah pun dikuatkan oleh Nabi SAW. Bermakna kesimpulannya ialah apabila berlakunya sesuatu virus, yang mesti kita buat adalah mempertingkatkan keimanan kita kepada Allah dan meningkatkan amal. Adalah suatu yang pelik dan menghairankan, kerana virus kita semakin susut iman, semakin kurang amal. Nak buat amal, oh tak boleh COVID. Nak ajak pergi ke tempat-tempat yang baik, tak boleh COVID. COVID alasan untuk kita tak buat amal. La haula wa la quwata illa billah. Sedangkan kalau sekiranya bertambah musibah, itu bertambah amal. Bertambah ujian, bertambah amal. Kerana Nabi SAW, sebab itu kita kata ketika pada orang munafik ketika mana mereka ni berpura-pura untuk menunjukkan keimanan, bahkan mereka ni selalu sangat khianat. Kita tahu dalam peperangan Uhud, ketika mana Nabi SAW bersama dengan 1,000 bala tentera untuk berhadapan dengan 3,000 daripada musuh. Tapi ketika dekat pertengahan jalan, 300 orang munafik yang keluar daripada pasukan Nabi SAW. Tinggal 700. Bayangkan impak daripada perkara itu, tapi tak melunturkan iman dan semangat jihad bagi Rasulullah dan para as-sahabah. 300 bukan sedikit ketika itu yang keluar daripada pasukan tentera kaum muslimin. La ilaha illallah. Bayangkan. Tapi apa yang disebut oleh baginda Rasulullah dirakam dalam Al-Quran. Allah mengatakan, qul, katakan wa Rasulullah Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan wahai Rasulullah Muhammad, la yusibana, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami illa ma kataballahu lana, kecuali yang Allah telah tetapkan kepada kami, yang telah Allah tentukan untuk kena kepada kami. Huwa maulana, dia yang akan tolong kita. Dan kepada Allah lah bertawakalnya orang yang beriman. Dan ini akidah kita. La yusibana, digunakan lan. Saya rasa insya-Allah ni jemaah-jemaah falah ni bukan hanya belajar biasa-biasa ni, kadang-kadang bahasa Arab pun belajar juga kan. Lan itu digunakan, lan adalah tidak. La tidak, lam tidak, lan pun tidak. Tapi ada beza. Tidak itu dengan berbezanya daripada kalimat itu. Kalau la tidak, mungkin tidak sekarang, tapi ya kemudian. Tapi kalau lan, lam nun, itu maknanya tidak selama-lamanya. Seperti Allah berfirman, walan tarda ankal yahudu walan nasara, dan tidak sampai bila-bila pun orang Yahudi dan Nasrani itu ridha kepada kamu. Dan itu Allah yang sebut, bukan saya. Begitulah disebutkan la yusibana, sekali-kali tak akan menimpa kepada kita illa ma kataballahu lana, kecuali yang Allah telah pun tetapkan untuk menimpa kepada kita. Huwa maulana, dia adalah pelindung kepada kita. Dan kepada Allah lah bertawakalnya orang yang beriman. Itu yang disebutkan dengan tawakal. Idan kita dah ikut SOP, kita dah ikut arahan, kita dah berikhtiar. Apa lagi yang sepatutnya ada? Tawakal kepada Allah. Yang kita takut sangat ni kenapa?
sehingga akhirnya kita tak buat daripada amal. Sebab tu dalam hadis baginda Rasulullah SAW menyebutkan kata baginda Rasulullah, asyadun nasu bala al-anbiya, asyadun nasu al-bala'a al-anbiya, yang paling teruk ditimpa ujian itu adalah para nabi. Jangan ni perasanlah kita ni ujian kita ni teruk sangat, jangan perasanlah. Yang paling teruk ujian ini, kata Nabi, adalah para nabi. Kenapa para nabi yang paling dahsyat dia punya ujian? Sebab dia adalah orang yang paling dikasihi oleh Allah. Bermakna tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ni semakin diuji, sebenarnya semakin kita ini dikasihi oleh Allah. Itu yang kita kena faham. Itu kena husnul dhan dengan Allah, bersangka baik dengan Allah. Sebab realitinya, kata Nabi, asyaddun nasu bala'an al-anbiya, orang yang paling dahsyat, yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Sebab kerana semakin diuji, semakin mantap keimanannya dan semakin tinggi darjat. Itu bukti dia. Summal amsal fal amsal, kata Nabi. Kemudian orang yang di bawahnya atau seumpama mereka. Siapa seumpama para nabi? Iaitu para ulama, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Kemudian yang setelahnya mereka juga. Kemudian Nabi mengatakan, yubtala ar-rajulu ala hasbi dinihi. Diuji seseorang itu, kata Nabi, adalah mengikut ukuran agamanya. Allah. Diuji seseorang itu adalah mengikut ukuran agamanya. Maknanya kalau agamanya semakin kuat, imannya semakin kuat, semakin tinggi ujian dia. Jadi kalau kita ni rasa ujian kita terlalu berat, sebenarnya iman kita, alhamdulillah, kita agama kita semakin kuat sepatutnya. Tapi malang kalau sekiranya kita gagal dalam ujian itu. Sebab diuji seseorang itu ala hasbi dinihi, iaitu mengikut ukuran agamanya. Fa in kana fi dinihi sulabah ishtadda bala'uhu, sekiranya agamanya itu ataupun agamanya itu kuat, maka semakin berat pula lah ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqah ibtala ala qadri dinihi, kalau sekiranya agamanya itu adalah rapuh ataupun kurang, maka akan diuji sesuai dengan kekurangan itu. Fama yabrahul bala bil abdi hatta yatrukahu yamshi 'ala al-ardi wa ma 'alaihi khati'ah. Dan dia akan terus diuji sehingga ujian tersebut meninggalkan dia berjalan di atas bumi ini dalam keadaan tidak memiliki kesalahan. Jadi hikmah diuji ini adalah untuk menggugurkan dosa. Jadi kenapa Allah uji? Kita tanya. Kita selalu sebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, adalah untuk nak menentukan siapakah antara kamu yang baik amalannya. Tapi kata Nabi juga, ujian ini, kita ni solatnya tu kurang, puasa pun buat yang wajib, yang sunat kurang, yang wajib pun banyak juga salah, kan? Mengumpat jalan, kadang-kadang mata tak jaga, banyak kekurangan, kecacatan dalam ibadah kita, tak sempurna. Jadi macam mana kita ni untuk nak menampal daripada tak sempurna dan juga untuk menghilangkan kekurangan itu dengan ujian? Kata Nabi akan terus diuji seseorang itu sehinggalah dia berjalan nanti di atas bumi ini dalam keadaan tak ada dosa lagi. La ilaha illallah. Bermakna kalau orang tu ada siqah, percaya kepada Allah dan yakin kepada Allah,
maka dia sebenarnya ketika dia uji itu tahu bahawa dia sedang ingin untuk dikasihi oleh Allah dan diubati kesalahannya dengan ujian ini, sehingga dia akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada dosa-dosa yang sekian banyak dilakukannya. Sebab tu kita ketika melihat kepada musibah atau ujian ini, kita disuruh untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kita kena ucap begitu. Jadi kalau kita kata setiap hari kita ni bangun, Covid tak habis lagi, tu ucaplah inna lillahi wa inna ilaihi raji'in, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ucapkan selalu yang tu. Apa maksudnya? Inna lillahi, tahulah, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikan ganjaran yang besar di atas musibah yang menimpa kepada aku, dan gantikan yang lebih baik daripada itu. Hari-hari kita baca doa tu sepatutnya, sebab kita memang sedang diuji sekarang ni. Jadi bermakna hikmah ujian ini adalah kerana Allah nak ampunkan kita, nak berikan keampunan dia dan gugurkan dosa. Hikmah ujian ini untuk dinaikkan darjat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah daripada ujian ini adalah untuk memberikan kemantapan iman. Tapi malangnya kalau orang yang ketika berhadapan dengan ujian, dia semakin merosot imannya dan semakin merosot amalannya. Berapa ramai orang yang ketika mana berada dalam keadaan seperti ini kerana takutnya kepada makhluk itu, sehingga semakin kuranglah pendekatan dirinya kepada Allah. Yang dia punya otak ni fikirnya itu, kena ni, dia kat situ, itu ada virus, sini ada virus, sana ada virus. Yang lebih malang lagi, kalau sana sini ada virus tu, tapi yang lebih banyak virus adalah di masjid. Yang paling masjid tempat yang baik-baik. Asal pergi dekat tempat yang biasa-biasa, ini okey, ni semua dia jaga ni. Pergi mall, okey, dia okey. Pergi masjid je, virus. Pergi majlis ilmu, virus. La haula wa la quwata illa billah. Kata seorang tabi'in, siru ilallahi makasiran wa urujan wa makasiran wa la tantazir sihah fa in intizarati sihah bitalah. Menujulah kamu kepada Allah dalam keadaan tempang, dalam keadaan sakit. Jangan tunggu sihat. Kerana kalau tunggu sihat, kamu tak akan buat sampai bila-bila. Walaupun maksud daripada perkataan dia itu adalah sihatnya, iaitu ikhlas. Jangan tunggu ikhlas baru nak buat amal. Tapi dia lebih umum perkataannya itu. Jangan tunggu kata, nanti betul-betul dah okey, dah elok, dah cantik, dah bersih, dah baru saya beramal. Sampai bila pun tak akan beramal. Sampai bila pun tak akan beramal. Hari ini berapa ramai orang yang meninggalkan Jumaat dah jadi kebiasaan bagi dia. Duduk kat rumah, atau duduk hatta yang duduk rumah tu boleh tahan lagi, bukan boleh tahan, tak tahan dah pun. Tapi maksudnya kalau kat luar boleh pergi beli, boleh shopping, boleh buat macam tu. Kenapa? Tak ada bahagian di masjid. Atau dia mengatakan masjid dah penuh. Atau lebih-lebih dahsyat lagi, masjid tu bahaya. Kenapa ni? Kerana inilah disebutkan tadi ujian. Ujian itu untuk membezakan mana yang baik, mana yang tak baik. Dan dia akan diuji berdasarkan kepada agamanya. Maka orang yang mempunyai agama yang kuat, maka semakin kuatlah ujiannya, semakin tinggi darjatnya. Orang yang kurang agamanya akan kurang ujiannya, tetapi semakin merosotlah imannya. Dan ini pegangan kita disebutkan, la yusibana illa ma kataballahu lana. Sekali-kali tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Saya tak mengatakan begini maksudnya untuk kita sambil lewa tanpa mengikut SOP dan juga tanpa kita berikhtiar. Kita disuruh untuk berikhtiar. Pernah berlaku wabak di zaman Nabi SAW dan Nabi berikhtiar. Nabi suruh untuk berikhtiar. Nabi juga
telah pun mengamalkan daripada amalan untuk mengelakkannya, seperti keluar daripada kawasan. Maknanya ada ikhtiar daripada Nabi SAW. Sayyidina Umar Khattab ketika dia beritahu di depan tu ada satu kampung ada penyakit ta'un, kata Sayyidina Umar, kita lalu kampung yang lain, kita lalu jalan lain. Wahai Umar, adakah kamu nak supaya kita lari daripada takdir Allah? Tak, kata Sayyidina Umar, kita lari dari takdir yang buruk kepada takdir yang baik. Maknanya kita berikhtiar. Tapi kalau pergi tempat lain pun tapi kena juga, bermakna tidak menimpa kepada kamu kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah. Pergilah mana pun, larilah macam mana pun, kalau sudah nak ditimpakan oleh Allah akan menimpa kepada kita. Dan yang lebih memilukan adalah apabila seseorang itu meyakini bahawa COVID itu boleh membawa kematian. Memanglah COVID itu boleh jadi sebab mati, tapi bukan dia yang matikan kita. Yang menghidupkan, yang mematikan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna sama ada kamu kena COVID atau tak kena COVID, sampai ajal kamu mati. Dan ini yang menjadi i'tiqad kita. Tak boleh lari daripada i'tiqad itu. Kenapa kamu takut sangat nak begini? Kenapa tak nak pergi ibadah? Kenapa tak buat begini? Takut nanti kena COVID. Kenapa kena COVID nanti mati? Duduk kat rumah tak ibadah pun mati juga. Kan lebih baik mati di tempat yang baik daripada mati di tempat yang tak baik. Tapi bermakna merasakan kematian itu adalah datang daripada makhluk, itu akan membawa kesan kepada i'tiqad seseorang itu. Adapun yang kita berikhtiar ini adalah untuk menzahirkan akan penghambaan diri kita kepada Allah, dan juga untuk memberitahu kepada diri kita betapa kita ini adalah makhluk yang fana, yang akan binasa. Itu sebab kita ikhtiar. Bukan ikhtiar itu menjamin kepada kita akan selamat daripada kematian. Tidak. Kematian itu yang kamu cuba lari daripadanya, kata Allah, fa innahu mulaqikum, dia akan jumpa kepada kamu. Kamu larilah mana pun, fa innahu mulaqikum, dia akan jumpa kepada kamu. Ketika Nabi Sulaiman dia duduk, tiba-tiba datang seorang lelaki, cantik lelaki ni, handsome, kemas, elok. Nabi Sulaiman sembang dengan lelaki ni. Ada seorang lelaki yang duduk di hujung. Dia orang kampung tu. Dia tengok lelaki yang datang ni, siapa datang? Jumpa dengan Nabi Sulaiman, tak kenal pun, bukan orang tempatan, bukan orang kampung, tapi kemas pakaiannya, tak seperti orang yang musafir di tempat yang jauh. Itu satu hal. Yang keduanya, orang ni ketika bersembang dengan Nabi Sulaiman, asyik tengok dia. Asyik cerita tengok dia. Jadi dia kata, lelaki ni macam kenal aku ni. Tengok-tengok, kenapa? Walhasil ketika mana selesai daripada tu, dia keluar, datang lelaki ni kepada Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, siapa lelaki tadi ni yang jumpa kepada kamu? Kenapa, kata Nabi Sulaiman? Aku tak pernah tengok dia dari kampung ni atau di tempat ni. Yang keduanya yang aku hairan, dia macam kenal kepada aku. Sikit-sikit tengok. Kata Nabi Sulaiman, kamu nak tahu betul, itu adalah malaikat maut. Dia datang untuk sembang, beritahu tentang kematian, cerita. Malaikat maut selalu jumpa dengan para nabi. Itu biasa, para nabi jumpa dengan para malaikat tu biasa, termasuk malaikat maut. Malaikat maut ni biasa datang, akan beritahu cerita-cerita biasa dengan para nabi. Sebab tu Nabi Musa ketika mana datang malaikat maut, dia cerita-cerita. Satu hari dia datang, kamu datang kenapa ni? Aku datang hari ni bukan cerita-cerita lagi, nak cabut nyawa. Tu yang dia tampar malaikat maut tu. Sampai terkeluar matanya. Itu disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ni cerita betul, bukan Israiliyat. Walhasil, ketika dia dengar Nabi Sulaiman cakap itu malaikat maut, apa perasaan dia? Mestilah dia takut. Dah lah, itu malaikat maut tengok-tengok dia semacam je. Maka, ya Nabi Allah, aku takut. Boleh tak kamu ni, aku rasa dia dah lain macam tengok aku ni.
Boleh tak engkau yang diberikan mukjizat oleh Allah untuk memerintahkan angin, perintahkan angin untuk bawa aku ke satu tempat negeri yang paling jauh, ujung dunia lah kita kata, agar aku dapat lari daripada dia. Nabi Sulaiman kesian permintaan. Dia perintahkan angin tu bawa ke satu tempat yang sangat jauh. Sampai dia kat situ, mati dia. Sampai berita ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman panggil balik malaikat maut. Postmortem lah. Wahai malaikat maut, dulu ketika kau datang jumpa aku, ingat tak? Ingat. Waktu tu kita sembang-sembang, kemudian ada lelaki duduk dekat situ. Kenapa yang kamu tengok-tengok dia macam baru kenal, kemudian ketika aku hantar dia ke tempat yang jauh, kamu cabut nyawa dia? Kata malaikat maut, ketika aku dipanggil oleh kamu, wahai Nabi Allah, aku masa tu belum ada tugas lagi, free time. Tapi waktu ketika aku datang kat situ, lepas tu aku ada tugas, setelah tu aku ada tugas. Dan tugas aku setelah itu adalah untuk mencabut nyawa lelaki tu. Yang aku tengok-tengok dia sebab aku hairan, waktu dah dekat tapi dia ada dekat sini, sedangkan aku diperintahkan oleh Allah untuk cabut nyawa dia di negeri yang sangat jauh. Jadi aku hairan, kenapa ada dekat sini, sedangkan Allah kata kamu cabut nyawa dia di sini. Tapi ialah malaikat, dia tak akan pernah bantah dan dia taat kepada Allah. Maka waktu dah semakin hampir, dia minta izin daripada Nabi Sulaiman, dan dia pergi tunggu di tempat tu. Tiba-tiba datang menyerah diri dia. Dia sangka dia lari daripada mati, tapi dia sebenarnya menghantar dirinya untuk kematian di tempat yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebab tu disebutkan, tidak ada satu jiwa pun yang tahu bi'ai ardin tamut. Tak ada suatu jiwa pun yang tahu di mana bumi dia akan mati. Kita tak tahu di mana kita akan mati. Siapa yang tahu? Bukan kata bila mati, tempat mati pun kita tak tahu. Dan bukan risau kita mati itu mesti kerana virus atau tidak, tetapi yang kita risau apa persiapan kita untuk menghadapi mati. Dan bermakna hikmah ketika mana Allah jadikan virus atau wabak ini adalah untuk beritahu, seperti mana kamu selalu mendengar akan kematian yang berlaku dengan sebab wabak ini, adalah untuk mengingatkan kamu tentang kematian. Dan ingat kamu kepada mati, bermakna kamu mestilah menjadi orang yang mempersiapkan diri untuk kematian. Kan itu sebenarnya hikmahnya. Banyaknya orang mati dengan sebab wabak ni, bermakna kamu juga ada risiko untuk mati. Tahu sebelum ini kamu pun tak ada virus pun akan mati, tapi sebelum ini kamu lalai lupa, tapi ada virus ini kamu akan semakin ingat mati. Dan kata Nabi, beruntunglah orang yang selalu ingat mati, kerana orang yang selalu ingat mati ini sepatutnya dia akan semakin bertambah amalnya untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Bahkan dalam satu asar disebutkan, orang yang ingat mati 20 kali satu hari akan dibangkitkan bersama para syuhada pada hari kiamat. Yang sebelum ni kan kita tak ingat mati. Sekarang ingat mati, alhamdulillah. Cuma bezanya ialah ingat mati tapi paranoid, dan akhirnya yang kita buat ini lebih kepada arah duniawi tapi lupa kepada ukhrawi. Bermakna kita tak bernambah amal tapi kita menambah obat. Memang silap. Kita menambahkan penjarakan kita bukan hanya jarak 1 meter, tapi menjarakkan diri daripada ibadah, menjarakkan diri daripada amal, menjarakkan diri daripada masjid, menjarakkan diri daripada majlis ilmu, zikir. Kita jarakkan bahkan bukan hanya kepada itu, tapi kepada tempat-tempat yang baik dan amalan yang baik. Maka kita telah pun sebenarnya merugikan diri kita. Jadi jangan takut kalau sekiranya Allah panggil kita untuk melakukan amal, sahut panggilan Allah. Allah sentiasa panggil kita untuk melakukan amal soleh dan ibadah. Sahut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah merupakan Tuhan kepada semua makhluk. Jadi jangan kita ni menjadikan alasan
dengan sebab sesuatu sehingga kita semakin jauh dari Allah SWT. Sepatutnya perkara ini menambahkan dekatnya kita kepada Allah SWT. Ya? Jadi itu kalimat yang mesti kita selalu ingat, la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tidak akan menimpa kepada kita kecuali yang telah pun Allah tetapkan kepada kita. Dan ini jadikan dia pegangan kuat kita. Sekali-kali tak akan timpa kepada, tak akan kena. Sebab tu kadang-kadang, minta maaf ini realiti lah. Kadang-kadang tu satu rumah yang kena seorang lain kita tak kena pula. Elok pun. Suami kena, isteri tak kena. Isteri kena, suami tak kena. Sedangkan duduk dekat sama je. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tak akan kena kalau Allah tak tentukan nak kena. Tak akan kena. Kalau Allah kena, kena. Tapi ikhtiar, usaha untuk menunjukkan kita ni hamba, untuk menunjukkan kita ini fakir, untuk menunjukkan kita ni adalah orang atau manusia yang lemah. Itu sebab kita kena ada sebab musabab. Sebab tu kita kena ada ikhtiar, sebab kita hamba. Itu sebenarnya nak zahirkan kita hamba, bukan maknanya dengan ikhtiar itu menjamin kita akan selamat. Tidak. Mana ada orang yang boleh selamat daripada apa yang nak ditimpakan oleh Allah? Tak akan. Tapi kenapa kita berusaha? Sebab kita hamba, kita lemah. Itu sebenarnya untuk kita sedar bahawa kita ni lemah. Sebab tu kita berikhtiar, kita berusaha. Sebab tu kita berdoa kepada Allah. Wa imma Allah nak bagi atau tidak, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu Imam Haddad mengatakan, qad kafani ilmu rabbi min suali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftikari. Cukuplah pengetahuan Tuhanku akan apa yang aku nak minta dan apa aku nak pilih. Allah tahu sebelum kita nak ucap pun Allah dah tahu dah apa yang kita nak, apa yang kita inginkan, apa yang kita nak, apa yang kita mahu, apa yang kita nak doa. Allah tahu ke tak tahu? Allah tahu. Allah tahu bukan hanya ketika mana kita buka mulut. Sebelum buka mulut pun Allah tahu apa yang ada dalam kandungan hati kita ini. Ya'lamu kha'inatu a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu apa pengkhianatan mata. Mata ni yang kita tengok orang ni, Allah tahu. Dia tengok ni kerana dia sayang, dia tengok ni kerana dia benci, dia tengok ni kerana dia meluat, dia tengok ni kerana dia... Allah tahu, tengok mata kita ni. Kita boleh sembunyikan pandangan mata kita. Kita tengok macam biasa, senyum kat orang. Kan? Apa khabar, sihat? Tapi Allah tahu pandangan kita dengan itu. Merendahkan, memuliakan. Allah tahu. Allah membezakan pandangan Abu Bakar Siddiq dengan pandangan Abu Jahal. Kedua-duanya memandang kepada Nabi, tapi bezanya kerana Abu Bakar melihat kepada Rasulullah SAW itu dengan penuh keagungan dan kemuliaan, diagungkan Sayyidina Abu Bakar, dimuliakan Sayyidina Abu Bakar, tinggi kedudukannya sebab bezanya pandangan dia. Abu Jahal juga memandang kepada Nabi SAW, tak dilihatkan Nabi itu dengan pandangan yang dilihat. Ya, Nabi lihat dengan keadaan cantiknya, Nabi dilihat dengan kejujuran amanahnya, tapi kerana dia pandang Nabi itu anak yatim kepada Abu Talib, yang dijaga oleh Abu Talib, dia rendahkan. Ini macam kita, dia juga makan dan minum, dia juga pergi pasar. Dan ini semua penyakit sama seperti mana umat sebelumnya ketika melihat para Nabi. Dia melihat Nabi itu dengan pandangan biasa. Ini makan dan minum macam kita, dia juga adalah pergi pasar macam kita. Bezanya apa? Pandangan. Sebab tu ketika mana kita buat Maulidur Rasul, kita buat bacaan maulid, sambutan mengingati Nabi, sebenarnya kita sedang ingin untuk mengubah pandangan kita kepada Rasulullah. Sebab kalau kita tak didik diri kita mahabbah, cinta dan melihat Nabi itu dengan pandangan agung dan mulia, maka kita sebenarnya akan ditimpa musibah seperti mana ditimpa musibah orang-orang di zaman Nabi SAW, yang dia juga melihat Nabi, tapi dia lihat itu Nabi dengan pandangan biasa. Akhirnya yang menentukan kedudukan orang itu bukannya Nabi SAW tetap mulia macam mana pandangannya, tetapi orang yang memandang itu yang akan berbeza kedudukannya. Kalau dia pandang kepada Nabi dengan keadaan yang mulia, maka dia dimuliakan. Dia pandang dengan keadaan rendah, rendahkan. Begitulah hadir kita dalam majlis ilmu ini. Setiap kita ni ada berbeza keadaan pandangannya, dan kita diukur berdasarkan pandangan kita. Kita diukur di saat ini dengan dipanggil ala qadri mashhad. Kita sekarang diukur dalam ukuran pandangan kita. Apa pandangan kita terhadap majlis ilmu ni?
Apa pandangan kita? Maknanya niat kita. Apa pandangan kita? Itu ukuran kita ni berbeza di saat ini. Itu ukuran kita macam belum ukuran melihat kepada guru yang mengajar. Tak best lah ni, tak best. tak kelakar ni. Kan ada macam-macam, beza-beza. Sebab tu Syekh Abdul Qadir Jailani ketika mana dia disuruh oleh ibu dia budak-budak untuk pergi jumpa kepada waliullah yang datang ke Iraq pada waktu itu. Jumpa dia untuk kamu ambil berkat. Dia pergi jumpa. Niatnya tak lain, tak lari dah, sebab itu yang ditanamkan di ibu dia untuk dapat keberkatan dan doa daripada dia. Waktu dia pergi tu rupanya ada 3 orang yang sedang nak pergi jumpa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Satunya seorang alim, seorang yang faqih, dia panggil faqih, ilmu tinggi, tapi nak pergi jumpa dengan wali itu bukan kerana nak minta doa berkat, tapi nak menguji, ini entah dia wali apa ni, betul tak betul, tengok pandangan dia. Yang seorang lagi nak minta dunia supaya berikan kekayaan. Syekh Abdul Qadir datang untuk minta berkat. Ketika masuk ketiga-tiganya, wali itu mengatakan, engkau ni datang nak uji kepada aku, engkau telah su'ul adab, engkau telah tak ada adab terhadap aku, terhadap awliya Allah, maka kau akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sampai begitu. Ini cerita betul dari riwayat. Kau nak uji aku apa? Kau nak tanya masalah ni, kan? Aku jawab ini. Belum tu cakap lagi. Ni awliya Allah, diberikan oleh Allah kasyaf. Dan betul disebutkan dalam apa riwayat itu, lelaki tadi yang asalnya faqih pada waktu zaman ketika mana Salabiyah, iaitu ketika tentera salib menyerang, dia akhirnya berlakulah konflik dan akhirnya mereka tinggal bersama, dan dia terfitnah kerana terpikat dengan seorang wanita Nasrani, dan dia akhirnya nak kahwin tak boleh kecuali menukar agama, dia masuk negara agama Nasrani. La haula wala quwwata illa billah. Yang keduanya datang nak minta supaya diberikan kekayaan. Dia doakan beri kekayaan. Dia kata aku nak gunakan duit kekayaan itu untuk nak banyak berinfak fisabilillah. Maka kata wali ni, kamu akan kaya sehingga tidak ada satu orang yang boleh dengar kekayaan seperti kamu tu. Dan dia kaya betul, sehingga disebutkan sampai saat ini ada dapur dia yang masih lagi digunakan untuk memberikan kepada orang fuqara wal masakin. Dan engkau wahai Abdul Qadir datang di sini untuk minta keberkatan, engkau akan jadi waliullah yang semua pada zaman kamu itu akan berada di bawah kakimu. Hakata, kerana berbeza dengan pandangan ketika datang ke satu tempat ketika mana keadaan tertentu. Yang menentukan adalah ala qadri mashhad, kamu punya pandangan dan kamu punya niat. Itu yang akan menentukan. So ketika mana kita ni melihat kepada apa yang Allah kurniakan kepada kita, itu adalah bergantung kepada pandangan kita. Kalau kita lihat itu sebagai satu daripada nikmat, maka jadi nikmat. Kita bersangka baik, akan jadi baik, kerana setiap sesuatu itu akan mengikut kepada sangkaan kepada seseorang itu. Tuan-tuan perempuan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kita nak sedarkan kepada diri kita, betapa kita ini tak akan kita panggil selesai daripada masalah ni, tetapi kita akan hidup di dalamnya. Maka kita bermakna sedang berada di dalam zaman yang kalau seorang itu sabar menghadapinya dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersangka baik kepada Allah, maka kita akan masuk dalam kategori yang Nabi kata, sehinggalah seorang itu diuji dan dia berjalan di bumi ini dalam keadaan bersih dari dosanya. Masya Allah, bersih dari dosanya. Tidak seorang mukmin itu tertusuk walaupun dengan seduri yang kecil pun akan digugurkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan kita doa minta balak, ya Allah turunkan balak kepada aku, tidak. Tapi saya sebutkan tadi, ikhtiar kita adalah untuk menunjukkan penghambaan. Kata Imam Haddad, telah Allah tahu akan apa yang aku ni nak minta, apa yang aku pilih, Allah dah tahu. Memang Allah dah tahu. Tapi dia kata, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li bi iftiqari. Adapun kenapa yang kalau Allah dah tahu, buat apa kita doa? Allah dah tahu dah, buat apa kita doa? Doaku
dan permohonanku, rayuanku adalah untuk menzahirkan akan perlunya aku kepada Allah. Itu je sebabnya. Sebab fakirnya kita, perlunya kita kepada Allah. Bukan kerana Allah tak tahu, Allah tahu. Tapi kenapa kita masih lagi nak minta, menadahkan tangan, merayu kepada Allah? Kerana kita hamba dan kita perlu kepada Allah. So semakin kita perlu kepada Allah, makin tinggilah penghambaan kepada Allah. Sebab tu Allah SWT ciptakan daripada ujian-ujian ini supaya kita makin perlu kepada Allah. Apabila perlu kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah, semakin rapat rahmat Allah kepada kita. Tapi cuba kita tengok orang-orang yang ditimpakan dengan ujian kesenangan, kemewahan. Itu lagi berat. Kerana itu akan semakin jauh dari Allah. Lupa kepada Allah. Bermakna ujian yang paling berat bukannya musibah, bukannya banjir, bukan kehilangan harta, bukannya penyakit. Ujian yang paling berat adalah pangkat dan kemewahan. Habis. Berapa banyak orang yang tewas dengan sebab pangkat dan kemewahan. Yang itu yang paling bahaya sekali. Allah SWT tidak mengatakan, wahai orang yang beriman, jangan sampai kamu lupa kepada Allah dengan sebab penyakit yang menimpa kepada kamu, dengan sebab kemiskinan kamu. Tak, Allah tak ada sebut dalam Quran, carilah. Tapi Allah kata, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai melupakan kamu harta kamu dan anak-anak kamu dari mengingati Allah. Makna ujian kesenangan itu yang biasanya orang akan lebih lupa kepada Allah. Tapi kalau yang susah-susah ni, orang akan ingat kepada Allah. Bermakna kalau Allah berikan sukar, susah seperti ini, sebenarnya Allah makin sayang kat kita. Dan Allah akan tahu kita akan panggil nama dia. Allah akan tahu kita akan doa kepada dia. Sebab itulah fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari wa li hadha sirri ad'u fi yasari wa asari. Oleh kerana itu rahsia kenapa aku minta doa kepada Allah di waktu senang dan di waktu susah. Jangan tunggu susah baru minta. Di waktu senang minta untuk menzahirkan ke penghambaan kita kepada Allah. Jadi kerana kita banyak berdoa, ya Allah lindungilah, ya Allah kita keluar rumah, ya Allah bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Sebelum ni tak ingat pun nak baca tu. Kan? Ini paling banyak sekali, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sama'. Baru jadi amalan. Dulu orang suruh dah. Sekarang alhamdulillah buat, kan bagus tu. Baguslah. Kalau tidak tak buat, bukan tak tahu pun fadilat dia. Tahu berbuih dalam mulut ustaz tu. Kan? Ustaz pun cerita, oh ni fadilat dia, fadilat Ridul Latif. Tak buat juga. Sekarang alhamdulillah adalah buatlah. Sebab apa? Oh takut nanti kena bahaya. Jadi kalau baca ni insya-Allah lah kita akan dilindungi oleh Allah. Macam tu. Ini hikmah. Ya Allah SWT nak makin dekatkan kita dekat dia, masih ingat dengan dia dan panggil dia. Dan Allah SWT sedang rindu kepada kita. Sebab dia kata Allah SWT, ya Daud, wahai Nabi Daud, kalau sekiranya hamba-hamba aku yang jauh dari aku, yang maksiat kepada aku, yang ingkar kepada aku, yang selalu membantah kepada aku, tahu betapa aku rindu kepada mereka, maka mereka pasti akan datang segera kepada aku. Allah kata aku rindu kepada mereka. Bukan kata rindu orang yang taat. Orang yang taat ni memang alhamdulillah dekat dengan Allah. Tapi Allah kata aku rindu kepada orang-orang yang maksiat tu, orang-orang yang jauh, yang zalim kepada dirinya sendiri. Aku rindu kepada dia supaya dia sebut nama aku. Maka tak ada jalan lain kecuali dengan diturunkan daripada ujian seperti ini, sehingga orang-orang yang sebelum ini lupa kepada Allah kembali ingat kepada Allah. Dan bukankah itu gambaran kasih sayang Allah SWT? Walaupun pada zahirnya kita mengatakan, oh kenapa Allah timpakan macam ini? Adakah Allah tak sayang kepada hamba-hambanya? Itu kita punya otak yang fikir macam itu. Tapi kalau iman kita berfikir, kita akan melihat betapa tingginya kasih sayang Allah SWT kepada hamba dia. Allah SWT ciptakan syurga ini untuk kita, bukan untuk Allah nikmati, bukan untuk malaikat nikmati, tapi untuk kita, hambanya. Secantik-cantiknya diciptakan oleh Allah SWT. Dan Allah SWT letakkan setiap daripada hamba itu tempat di dalam syurga. Maknanya dalam syurga ni semua orang ada tempat dia.
Oleh kerana itu disebutkan orang yang bertakwa akan mewarisi syurga itu. Kenapa masuk mewarisi? Kerana dia ni dah dapat syurga dan ada lagi warisan daripada orang yang tak dapat masuk syurga dengan sebab ingkar kepada Allah. Maka syurga itu seluas langit dan bumi disebutkan besarnya. Diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ni hamba-hamba dia. Masya-Allah, tabarakallah. Punyalah sayang Allah itu kepada kita. Maka kita dah kena tukar dah balik kita punya persepsi kita, sangkaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mudah-mudahan apa yang menimpa kepada kita dengan ujian ini bukan semakin jauh kita dari Allah, tapi semakin dekat dan banyak bertambah amal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahlah sikit bonus untuk kita ni. Kalau nak selamat daripada perkara yang betul-betul boleh mendatang mudarat, bangun tahajud di waktu malam, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun tahajud di waktu malam, merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu itu adalah waktu yang mustajab doa. Tak ada doa yang ditolak pada waktu itu. Ainal mustaghfirin, mana orang yang nak beristighfar, mohon ampun, fa'aghfirullah, kata Allah, aku akan berikan keampunan. Ainat taibin, mana orang yang nak taubat, aku akan beri taubat kepada dia. Mandal hajah, mana ada orang yang ada hajat, aku nak tunaikan hajatnya. Dan siapa yang ada keperluan, aku akan cukupkan keperluan dia. 4 ini akan sentiasa dilaungkan pada sepertiga malam yang terakhir. So bangun kita, doa kepada Allah, minta kepada Allah, Allah pasti akan kabulkan. Kalau hari Jumaat, daripada maghrib semalam sampai subuh tadi, rugi kita kalau tak ambil peluang seperti itu, kerana ini adalah merupakan saat yang istimewa di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan puan-puan rahmati oleh Allah, kesimpulannya ialah dengan adanya dari ujian ini bukan semakin kurang ibadah. Hendaklah kita semakin giat ibadah, semakin bertambah semangat untuk ibadah, semakin bersedia untuk kita menghadapi kematian, khususnya ketika mana kematian itu boleh berlaku bila-bila waktu pun. Kan? Ada orang dia di zaman Covid ni mati bukan kerana Covid, kerana yang lain. Bermakna tak Covid pun mati. Kan? Bermakna tak Covid pun mati, kerana mati itu adalah ketetapan Allah. Jadi jangan kita kata kita ni takut Covid sebab takut mati, tapi kita sebenarnya disuruh untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi mati. Itu yang mesti kita buat. Dan apa disebutkan tadi, kalau sekiranya kita ni takut kepada Covid ni, semakin kurang amal kita, maka ini bermakna seolah-olah kita ni sudah dibimbangi iman kita tu. Kenapa tak buat amal? Takut Covid. Ini etikad yang paling bahaya sekali. Kita dah kena betulkan balik daripada itu. Jadi kalau kita ada peluang untuk melakukan amal, silakan, untuk kita menambahkan lagi amal kita dan mempergiatkan diri kita untuk beramal. Ini yang mesti kita kena buat, bertambah semangat untuk kita melakukan amal di dalam ujian yang dikurniakan oleh Allah. Ingat, kalau kita buat amalan dalam keadaan selesa, lapang, itu ganjarannya 1. Tapi kalau kita buat amal dalam keadaan yang ada kesukaran, kepayahan, itu akan jadi 2. Macam baca Quran, kalau orang baca Quran dia tak kata Nabi, dia dalam kesukaran nak baca, maka dia diberikan 2 ganjaran. Subhanallah. Begitulah orang yang nak buat amal, kalau dalam keadaan nak buat amal tapi dalam keadaan sukar, kekurangan, payah dan sebagainya, tapi tetap juga dia buat amal, maka dia akan diberikan ganjaran yang tinggi. Salah satu daripadanya, kata Nabi, seperti orang yang wuduk fis sabarat, orang yang wuduk dalam keadaan yang susah payah. Macam mana? Contohnya waktu sejuk sangat nak wuduk, Allah malasnya nak wuduk, tapi dia wuduk juga dengan penuh sempurna pula tu, bukan cincai. Ada orang sejuk cincai je cukup tak, dia buat sungguh-sungguh walaupun sejuk.
maka dia akan dinaikkan darjat oleh Allah SWT. Kan disebutkan begitu. Al-wudu' fi sabarrat, dalam keadaan susah-susah dia tetap wuduk juga. Macam orang bangun waktu malam, kenapa dia tak nak bangun sangat ni? Allah nak pergi tandas, sejuk pula. Sejuk apa? Kita ni bukan negara sejuk pun. Saya dulu duduk Mesir, Allahu Akbar, waktu sejuk. Memang betul lah. Kalau kat rumah ada heater, okey lagi. Pergi kat masjid, kan, buka air tu pun penuh sekejap, sejuk ni, kerah muka. Tapi dah kena wuduk lah. Tapi kalau kita buat seperti itu, sanggup dalam walau kita kesukaran, akan dinaikkan darjatnya oleh Allah SWT. Macam inilah mungkin Allah SWT nak gantikan kesalahan kita yang lalu ni dengan ujian ni untuk digugurkan dosa. Yang keduanya adalah untuk melipat gandakan lagi ganjaran kepada kita. Baiknya Allah SWT kepada kita, kan itu yang kita kena sangka kepada Allah SWT. Maka kita akan dapat sangkaan kita itu, mudah-mudahan insya-Allah itu adalah merupakan daripada peluang yang dibukakan oleh Allah kepada kita. Wallahu ta'ala alam.